أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Pertama sekali, selamat Hari Raya Aidil Adha, walaupun dah lepas, tetapi apa salahnya kalau saya ucapkan. Maaf zahir dan batin. Bertemu kita kembali dengan PDPR. Jadi kita akan sambung mata pelajaran fiqh kita dengan menggunakan kitab yang kamu ada yang menggunakan kitab yang kecil itu, yang kulit lembek itu matna Syarhul Alamati Ibni Qasim, ataupun ada yang menggunakan kitab yang kerah itu, ada 2 jilid yang apa tu kan. Kan tu kitab Hasyiah Bajuri. Mungkin cetakan kitab hampa adalah cetakan Halabi. Jadi saya menggunakan PDF. Zaman dah berubah, kita menggunakan PDF. PDF ini menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Syarhil Alamati Ibn Qasim Al-Ghazi ala matni Abi Syuja'. Sama juga macam kitab yang kamu ada, cuma muka surat tu mungkin tak sama. Jadi kitab ni menggunakan cetakan daripada Darul Minhaj. Darul Minhaj ni kalau tanya ahli-ahli kitab, Darul Minhaj ni merupakan cetakan yang elok lah, dan cetakan yang agak mahal kalau nak beli. Jadi pada penggal yang kedua ni kita akan masuk kepada tajuk yang baru, bab yang baru, iaitu berkenaan dengan Kitabu Ahkamil Jinayat, yang mana perbahasan pada penggal yang lepas kita berkenaan dengan Ahkamil Muamalat ataupun Ahkamil Munakahat, berkenaan dengan pernikahan, perceraian dan sebagainya. Dan pada penggal ini kita akan bahaskan berkenaan dengan kitab Ahkamil Jinayat, iaitu kitab yang hujung sekali lah berkenaan jenayah ni. Yang pertama taharah, yang pertama ibadat, yang kedua munakahat, yang ketiga muamalat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat adalah jinayat. Jinayat ni berkenaan dengan hudud, hukum bunuh orang, curi dan sebagainya. Berkenaan jenayah lah. Jadi kita teruskanlah. Yang ni dia hasyiah ni panjang sikit, kita ambil kat poin-poin dia tu. Okey, ambil pen. Pen. Okey, tengok kat sini, iaitu wal aslu. Okey, sebelum tu Allah. Sebelum tu tengok tu ada wal muradu ni sini. Wal muradu bil jinayat sini nah. Wal muradu bil jinayatu 'ala al abdan, yang dimaksudkan dengan jinayah di sini iaitu jenayah berkenaan dengan tubuh badan. Wa ammal jinayatu 'ala al amwali wal a'rad wal ansab wal 'uqul wal adyan, manakala jenayah berkenaan dengan harta dan sebagainya yang nanti iaitu dalam perbahasan hudud, bukan dalam tajuk ni. Yang ni dia hanya tumpukan kepada tubuh badan. Okey, tak ada masalah yang ni. Kita tengok wal aslu. Sini. Wal aslu, asal ataupun hukum ni diambil daripada dalil apa? Dalil berkenaan dengan hudud ataupun jenayah berkenaan tubuh badan ini, dalil dia Suratul Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, sampai ke akhir ayat. Kamu boleh cek ayat Quran kamu, surah Al-Baqarah ayat 178. Itu dalil daripada ayat Al-Quran, dalil daripada Quran. Manakala dalil daripada hadis banyak, antaranya ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antaranya 7 itu ada syirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful
qadhful muhsanati al-ghafilat. Jadi antara 7 tu adalah tu wa qatlun nafsi, dan yang membunuh jiwa allati yang haramallahu illa bil haqq, yang Allah Taala haramkan kecuali dengan hak. Ataupun berkenaan hadis yang lain, wa khabaru la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal, maksudnya haram lah, haram darah seseorang muslim yang bersaksi bahwasanya Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku Nabi Muhammad iaitu pesuruh Allah, melainkan illa, maksudnya haram darah orang Islam yang mengucap kecuali dengan biihda salasin, kecuali dengan 3 keadaan ini, dengan salah satu daripada 3 ni. Yang pertama, as-sayyibu ad-dani, orang yang dah berkahwin. As-sayyibu tu maksudnya yang dah berkahwin, dan az-zani dia berzina, maka hukuman qisas dia adalah rejam sampai mati kan. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa membunuh kerana membunuh jiwa. Maksudnya kalau bunuh orang tanpa sebab, tanpa apa-apa, maka hukuman darah dia tu halal untuk kita qisas. Dan yang ketiga dalam ini, watariku lidinihi, iaitu al-mufariqu lil jamaah. Dan yang dimaksudkan dengan at-tariku lidinihi ini orang yang keluar Islam, maksudnya murtad lah. Bila orang murtad, darah dia halal setelah mana kita berdiskusi ataupun berbincang dengan dia, kita tarik semula, maksudnya kawan tu murtad, kita bukan boleh hukum bunuh lagi, kita kena minta dia bertaubat dulu, kita kena mohon dia supaya dia bertaubat. Kalau dia tak mau taubat ke, kurung dulu, penjara dulu 3 hari 3 malam ke, macam mana ke, dia tetap tak mau keluar, tetap tak mau masuk kembali kepada Islam, maka dalam keadaan itu darahnya boleh dibunuh. Okey, ini tak ada apa, kita teruskan kepada matannya. Matan ni sini atas sikit lah. Sini. Baik, mana ada pen? Ayo. Pen tak keluar. Bye-bye. Okey, tengok ni, jam'u al-jinayat, sudah jam'u jinayah. Jinayat, perkataan jinayat iaitu jamak kepada perkataan jinayah. A'ammu min an takuna qatlan aw qat'an aw jarhan. Perkataan jinayah ni lebih umum penggunaannya daripada kita menggunakan qatlan, membunuh, au qat'an, ataupun memotong, potong jari, potong tangan saja-saja, pergi potong kaki orang, ataupun jarhan, saja-saja pergi melukakan orang. Tetapi menggunakan perkataan jinayah ini kerana perkataan jinayah ini lebih umum. Dia merangkumilah, merangkumi qatlan, merangkumi qat'an, potong orang, ataupun merangkumi jarhan, merangkumi meluka orang. Okey. Al-qatlu ala salasati adrubin la rabi'a lahwa. Dan bermulanya perkataan membunuh. Membunuh itu ada 3 kategori. Ala salasati adrubin. La rabi'a laha, tiada dah yang keempat. Kalau orang kata bunuh, dia ada 3 keadaan je. Sama ada dia sengaja, ataupun dia tak sengaja, ataupun dia seolah-olah sengaja. Orang panggil amdu khata'in. Nanti kita jumpa. Yang pertama, amdin mahdin, bunuh yang sengaja. Tengok tu, anwa'ul qatli. Okey. Bunuh yang pertama iaitu bunuh yang sengaja, amdin mahdin. Apa tu dia terang tu ni? Kita tanya terang lagi. Nantilah kita terang ni berkenaan dengan anwa'ul qatli.
Saya cerita secara ringkas dulu. Yang pertama, amdin mahdin, iaitu bunuh dengan sengaja. Sengaja ni maksudnya macam mana? Dia pi angkat pedang, dia pi potong kepala. Kalau ikut akal, kalau kita kata ambil pedang yang tajam, kita pi katok seseorang, walaupun tak ada niat nak membunuh, tetap dia kira dengan membunuh dengan sengaja. Sebab alat yang dia gunakan tu memang untuk membunuh orang. Jarang orang guna pedang ni pi potong rumput. Lalu orang potong rumput menggunakan sabit. Kalau pedang, dia pi katok orang, tak ada niat lain dah lah, kita kata membunuh lah. Itu dimasukkan dengan bunuh yang sengaja. Kalau bunuh yang tak sengaja, contoh, dia masuk ke dalam hutan. Dia masuk ke dalam hutan untuk memburu. Tiba-tiba dia nampak satu kelibat, dia sangkakan itu rusa. Rupa-rupanya itu manusia. Apakah daya? Panah telah terlepas. Tak mampu buat apa-apa. Yang dia kena hanyalah bayar dia. Tak boleh buat apa dah lah. Dia nak tembak rusa, dia nak pergi memburu rusa. Nampak kelibat, nampak macam rusa, dia pun tarik panah. Pum, panah tu dan terkena kepada orang. Tiba-tiba pergi tengok yang kena tu kena orang, bukan kena rusa. Dikira sebagai bunuh yang tak sengaja. Dia tak sengaja lah, dia nak memburu rusa. Manakala kategori yang ketiga, amdi khata'in, iaitu bunuh yang nampak sengaja tapi tak sengaja. Seperti dia kata, dia dalam kitab nanti kita akan jumpa, dia kata menggunakan kayu yang kecil, yang orang kata ni, kalau kayu kecil ni katok pilah kuat mana pun, kepala seseorang tu secara adatnya tak mati. Tetapi bunuh yang kategori yang ketiga ni, dia menggunakan kayu kecil ataupun pensel lah, kita kata pensel, pi katok kawan kepala kawan tu, ataupun pi katok tangan dia, pi katok tengkok dia, tiba-tiba gedebuk, mati naya Pak Karim. Dalam keadaan ni, inilah bunuh yang ketiga, iaitu bunuh amdi khata'in, bunuh yang seolah-olah sengaja, dan dia duduk pada tengah-tengah lah. Sengaja tu sebab dia pergi katok, jadi nampak macam sengaja, tapi dia tersalah. Tersalah sebab pensel tu bukan alat katok. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi kita akan kita akan sambung perbahasan kita pada pelajaran yang akan datang berkenaan dengan anwa'ul qatli. Jadi kamu bolehlah cari untuk nota ni, yang ni salin. Jenuh kamu cari kan. Tengoklah dalam kitab kamu berkenaan jinayat, salin syarah dia tu. Sekian. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat membantu kita memahami hukum-hukum Allah yang Allah Ta'ala tetapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.